Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, hari ini kita akan masuk kelas prinsip perekonomian tingkatan 4. Okey. Okey, hari ini kita akan sambung apa yang kita belajar bila tu? Kemarin. Apa yang kita belajar kemarin iaitu merekod ledger, memindahkan buku catatan pertama kepada ke dalam ledger. Okey. Cikgu akan share. Okey, ini adalah yang kita sudah belajar. So cikgu harap sesiapa yang belum tengok, sesiapa yang tidak masuk kelas sebelum ini, dua kelas, maksudnya Isnin dan Selasa, please tengok link yang cikgu share kemarin petang. Yang kemarin petang cikgu ada share link part 1 dengan part 2. Maksudnya kelas hari Isnin dan hari Selasa dia masih masih bersambung. Hari ini pun still bersambung. Sebenarnya memang sangat lebih-lebih lagi mengajar online kan. So memang sangat lamalah untuk menjelaskan bagaimana untuk memindahkan catatan dari buku catatan pertama ke dalam ledger. Buku catatan pertama adalah jurnal am, jurnal khas, buku tunai runcit. So ada 4 buku catatan pertama. So kamu perlu, yang ini adalah soalan dia. Kamu boleh tengok juga buku teks. Muka surat 160. Ni adalah soalan. Minggu lepas, hari Isnin dan Selasa cikgu sudah mengajar kamu. Ini adalah ledger, format T ledger. Kamu perlu ambil soalan atau butiran daripada sini dan kamu perlu post dalam ni. Sebagai contoh, account bank. Sekiranya kamu dapat soalan begini, latihan, cikgu ada bagi latihan kan, buku kerja, sekiranya kamu dapat latihan begini, bank dengan tunai, kamu tidak perlu masukkan dalam ledger. Kamu tidak perlu masukkan dalam ledger. So yang ini account bank, account tunai runcit. Yang itu kamu tidak perlu masukkan dalam, kamu tidak perlu post dalam ledger. Ini adalah ledger. Lepas tu, untuk kalau selain daripada bank dengan tunai, kamu perlu masukkan setiap satu. Tetapi jangan ada double lah. Maksudnya di sini perabot. Ataupun di sini perabot. Maksudnya kamu perlu buka akaun perabot. Kamu post sahaja semua butiran yang ada kecuali bank dengan tunai. Perabot, perniagaan firas, pembekal TA modal, ambilan, belian, alatan pejabat, pembekal TA, pembekal Azizul, perniagaan Ramesh, semua kamu masukkan. Akaun belian pun kamu perlu masukkan. Semua yang ada dalam butiran ni, kamu ada, siapa yang masuk? Semua yang ada dalam butiran ni kamu masukkan. Semua sekali. Kecuali tunai dan bank. Untuk buku tunai runcit kamu tidak ikut yang butiran yang di sini. Yang akaun alat tulis kamu masukkan, pos pergi ledger, akaun belanja pejabat, akaun pos.
Okay, kamu masukkan semua dalam ledger. Okay, buku tunai. Okay, kalau dalam buku tunai, okay, jualan. Sekejap ah. Okay, so dalam buku tunai, okay, butiran, dia samalah kalau ada bank, baki, BB tu kamu tidak perlulah masukkan. Jualan, perdagangan firas, okay, pembekal TR ni semua kamu masukkan. Tetapi, okay, kalau kamu tengok sini kan, sini ada ambilan, okay. Sini pun ada ambilan, so kamu tidak perlu lagi rekod sampai 2 kali lah. Kamu kena rekod satu saja, maksudnya akaun ambilan. Okay, okay, itu adalah langkah yang pertama. Okay, so langkah pertama kamu perlu masukkan semua dalam akaun perabot. Yang ini kamu ignore dulu. Okay, so kamu isi sahaja semua. Okay, ada akaun perabot, ada akaun modal, ada akaun ambilan. Okay, so selepas itu, okay, baru kamu post satu-satu, okay, dalam jurnal am. Okay, macam di sini perabot. Okay, bank ni tidak perlu kan. Okay, so perabot di sebelah debit. Okay, so apa yang kamu perlu? Rekod akaun perabot 30,000 sebelah bukan akaun perabot kan, 5,000. Okay, akaun perabot 5,000 sebelah debit, jadi kamu ikut sahaja, kamu post juga di sebelah debit. Okay, sebab ini adalah, kamu tengok penerangan, dia adalah baki-baki, aset, liability dan equity pemilik pada 1 September. So ini adalah baki. Okay, untuk 1 September dia adalah jurnal am catatan pembukaan. So ini adalah baki. Okay. Okay, so kamu perlu post dalam perabot debit. So itu yang kamu akan dapat begini. Okay, boleh ya? Okay, untuk akaun belum terima perniagaan firas. Okay, akaun belum terima perniagaan firas, kamu buka akaun ni dan kamu debitkan 2,700. Okay, perniagaan firas cikgu letak di bawah. Yang ini. Okay, perniagaan firas adalah akaun belum terima. Okay, akaun belum terima adalah aset. Okay, macam cikgu beritahu sini. Okay, kalau aset dengan belanja, aset dengan belanja bertambah, kamu kena sebelah debit. Okay, kalau liability, equity, hasil di sebelah kredit. Okay, yang penting juga kamu perlu tahu inilah. Perabot ni apa? Aset kan? Aset bukan semasa. So kamu perlu masukkan dalam dia, kalau bertambah, perabot bertambah sebelah debit. Okay. Begitu juga, okay, ambilan, modal. Okay, kalau modal, kalau kamu tengok di jurnal am adalah sebelah kredit. So kamu perlu rekod juga di sebelah kredit. Okay, ikut tarikh dia. Okay, sama juga macam, okay, ni sama, okay, sama juga macam jurnal khas. Okay, itu tadi jurnal am. Okay, sekarang jurnal khas. Okay, cara untuk merekod ke ledger jurnal khas, okay, dalam, okay, kita tengok jurnal belian. Okay, okay, kalau kamu tengok sini 30 September, akaun belian debit. Okay, dia sudah bagi tahu di sini. Dalam akaun belian, maksudnya kamu perlu buka akaun belian dalam T-Ledger sebelah debit 7490. So, okay, kamu buka akaun belian dan kamu terus masukkan ini sebelah debit. Lepas tu, okay, macam yang kamu perlu tahu, sistem catatan bergu dia mesti
Kalau di sebelah debit 7490, kredit mesti juga 7490. Okay. Jadi apa yang kamu perlu buat, kamu kena kreditkan sebab yang ini debit kan, 7490. So kamu kena buka akaun pembekal TA, buka akaun pembekal Azizul, buka akaun perniagaan Ramesh dan kamu kreditkan satu-satu. Okay. So macam inilah. Yang ini sebenarnya, yang ini cikgu cuma bagi tahu apa ni, mengulang sahaja yang kita belajar kemarin. Okay. Okay, macam ni pembekal TA. Okay, ni belian. Okay, sebab kamu sudah kreditkan. Okay, tadi, okay, akaun belian, mana akaun belian tadi? Okay, akaun belian kamu debitkan 7490. Okay, so kamu kena letak di pembekal TA 3,000 belian. Okay, yang ini 3,000. Lepas tu kamu buka akaun pemborong Azizul 2,700 dan buka akaun perniagaan Ramesh 1790. Yang ini. Belian. So bila kamu tambah ini, dia akan jadi nilai yang kamu sudah debitkan dalam belian. Okay, itu caranya untuk merekod jurnal belian. Okay, kamu kena ingat tu. Lepas ni, cikgu mahu kamu buat latihan. Okay. Okay, selepas itu, okay, buku tunai. Okay. Okay, cara untuk buku tunai dia berbeza. Okay, dia berbeza dengan jurnal am. Okay, dengan jurnal khas. Okay, kalau jurnal am, okay, kalau dia bagi tahu debit, maksudnya kamu akan pos pergi debit. Okay. Begitu juga jurnal belian, okay, jurnal khas ni. Kalau dia beritahu sini akaun belian debit, kamu masukkanlah di debit. Okay. Kalau akaun pulangan belian kredit, kamu masukkanlah, kamu buka akaun pulangan belian dan kamu masukkanlah kredit 300. Lepas tu baru kamu debitkan pembekal TA. Kalau jurnal belian, kamu debitkan akaun belian dan kamu kreditkan yang ini. 3 perniagaan ni. Okay, berbeza dengan buku tunai. Okay, kamu kena ingat ya. Okay, berbeza dengan buku tunai. Okay, kalau buku tunai ni sebelah debit, di sini penerimaan. Okay, penerimaan tunai, jualan, perniagaan firas. Okay. Contohnya, okay, baki bibi tidak perlu. Bank pun tidak perlu pos. Okay, jualan. Okay, so sekarang dalam buku tunai kamu debitkan jualan. So kamu mesti balas. Okay, so kamu kena buka akaun jualan. Okay, ini yang kita sudah bincang lah. Okay, akaun jualan dan kamu kreditkan tunai. Okay, kita tengok balik. Okay, akaun jualan di sebelah debit. Sini kredit sini debit. So akaun jualan tunai RM550. So apa yang kamu perlu buat, kamu kena kreditkan dalam ledger. Okay, akaun jualan kredit 550. Kamu perlu balancekan dia. Okay, 5 September tunai RM550. Ini daripada buku tunai. Boleh juga kamu buat. Okay, ini dari buku tunai. Okay, RM550. Okay, sama juga macam, okay, kalau perniagaan firas diberikan diskaun, dia ada diskaun. Okay, so di sini debit, so maksudnya kamu perlu buka akaun perniagaan firas sekiranya belum ada, okay, dalam ledger. Okay, lepas tu kamu, yang ini debit kan, kamu kreditkan dalam akaun perniagaan firas. Mana akaun perniagaan firas? Perniagaan firas. Okay. Mana sudah? Okay, perniagaan firas 2,600. So di sini debit, so kamu perlu kreditkan di sini.
8 September. Okay. Bank. Bank kan tadi. Dengan Firas, bank 2,600. Okay, kamu dapat dari mana buku tunai? Boleh juga tulis beginilah. Supaya kamu senang sebenarnya. Okay, sendiri. Lepas tu, diskaun diberi. Kamu jangan lupa diskaun diberi kan diterima. Diskaun diberi ya. Okay, diskaun diberi 100. 100. Okay, so di sini kamu nampak perniagaan Firas bank 2,600 sebelah debit. Lepas tu kamu sudah kreditkan 2,600. Okay. Okay, so dia akan balance. Okay, sebab account bank ni kamu tidak perlu kamu tidak perlu lagi buat, okay, dalam account T-Ledger. Tetapi kalau diskaun diberi ni 100, kamu kena kredit, kamu kena debitkan balik account diskaun diberi. Okay. Okay, sini diskaun diberi, account belum terima 100. Okay. Okay, selepas itu, okay, sama juga, ini cikgu bagi cepat, sama juga macam sebelah kredit. Okay, kalau sebelah kredit, okay, tunai runcit tidak perlu, tunai pun tidak perlu, pembekal TA. Kalau pembekal TA sebelah kredit, bank 3,300, maksudnya kamu perlu debitkan dalam T-Ledger, bank 3,300 dan diskaun diterima 150. Maksudnya di sini kamu perlu kamu perlu buka satu akaun diskaun diterima. Okay. Paling senang cakap, bila kamu jumpa buku tunai dan ada amount dalam diskaun diberi dan diskaun diterima, kamu terus buka akaun siap-siap. Okay. Buka akaun T-Ledger. Okay. Okay, ini kamu debit. Di sini debit, so kamu perlu kredit. Sama juga, kamu balas sahaja. Okay. Okay, macam buku tunai runcit pula, kamu tidak perlu tengok butiran. Okay. Kamu perlu tengok di sini. Okay, analisis bayaran. Okay, analisis bayaran. Okay, mana yang ada amount di sini, maksudnya kamu perlu buka akaun alat tulis, akaun belanja pejabat dan akaun pos. Okay, kalau kamu tengok akaun alat tulis, belanja pejabat dan pos, dia memang akan di sebelah kredit. Okay, so kamu perlu debitkan semua alat tulis, belanja pejabat dengan pos dalam ledger. Okay. Macam mana? Di sini kredit kan? So kamu perlu debitkan akaun alat tulis. Okay. Sini. Akaun alat tulis tunai runcit 100. Okay. Akaun belanja pejabat tunai runcit RM75. Akaun pos kreditkan tunai runcit RM15. Senangnya. Cuma kamu perlu banyak kerja. Okay. Okay, so sekarang, okay, selepas kita sudah merekod semua ni, okay, okay, apa yang kamu perlu buat? Okay, selepas kamu merekod, kamu perlu balancekan. Okay, kamu perlu jumlahkan semua. Okay, jadi kamu perlu buat begini. Banyak kerja lah. Okay, kamu perlu letak semua
Okey, semualah. Okey. Okey, kalau di sini, okey. Berapa jumlahnya? Adalah 5,000. Okey. Sini kosongan. Kamu perlu balancekan dia. Okey, sekarang kamu tengok sini. Okey, jumlah untuk di sebelah debit untuk akaun perabot 5,000. Okey. Untuk akaun sebelah kredit kosong. Okey. Apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu balancekan dia. Okey. Okey. Apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu tahu berapa baki akhir untuk akaun perabot. Okey. Jadi bulan September dia ada sampai 30 September. Okey, hujung bulan 30 September baki akhir atau kamu perlu letak HB. Okey. Baki HB ini baki awal, okey, atau baki BB. Okey. Okey, ini baki awal. Okey, ini baki akhir. Maksudnya di sini akaun perabot tidak ada apa-apa urus niaga lah. Okey. Dalam bulan 9. So baki akhir, baki awal 5,000. Jadi kamu punya baki masih lagi 5,000. Okey. Yang penting kamu perlu balancekan. Okey. Okey, sama juga macam akaun modal. Okey, masih lagi 34,250. Okey. Jadi sini pun kamu perlu letak 2016 30 September baki akhir. Okey. 34,250 supaya dia akan jadi balance 34,250. Jumlah dia sama. Okey, itu tidak masalah. Okey. Sama juga macam akaun ambilan. Okey, sebelah sini kosong. Okey, kalau ini, okey, kamu jumlahkan 300 tambah 500, 800. So, kamu perlu balancekan di sini juga adalah 800. Okey. So sama juga dia akan jadi baki akhir okay, 800. So di sini akan jadi 800. Okey, ini yang cikgu bagi contoh kemarin, akaun belian. Okey. Ini kamu tambah, so kamu akan dapat 9940. Lepas tu 300 sahaja sebelah sini. So kamu perlu balancekan dia. Kamu perlu letak 30 September untuk jadikan dia baki akhir. Okey. So kamu akan dapat 9940, mesti sama. Okey. Okey, yang ini cikgu pun sudah bagi kamu contoh kemarin. Okey, so bila kamu ada baki akhir, kamu perlu pindahkan ke baki awal untuk bulan 10. Okey, begini. Cepat. Okey, so dia akan jadi beginilah. Baki akhir akan jadi baki awal. Okey. Okey, yang ini pun sama, kamu kena balancekan jadi baki akhir. Okey. Yang ini pun sama. Okey, kalau akaun jualan sebelah sini yang apa ni? Kamu perlu
balancekan. Kalau di sebelah kredit, so kamu perlu masukkan baki akhir sebelah debit. Yang penting kamu perlu balancekan dia. Okay, sama juga macam akaun gaji, akaun sewa, okay, semua kamu perlu balancekan. Macam yang ini. Okay, akaun belum terima. Okay, akaun belum terima. Okay, kamu balancekan dulu. Okay. Okay, kamu kira sebelah debit berapa, tambah dapat 7240 dan tambah dapat 2700. So sekarang kamu kena cari nilai yang terbesar. So bila ada nilai yang terbesar sini, maksudnya kamu perlu balancekan sebelah debit juga dengan kamu perlu masukkan di bank baki akhir. Okay, baki HB. Okay, atau akhir. Okay. 30 dia mesti hujung bulan. Okay. Ini menunjukkan baki akhir untuk perniagaan Firas. Okay. So berapa? 7240 tolak 2700. Okay, kamu akan dapat 4540. So di sini baru seimbang. Okay, yang penting kamu perlu balancekan dia. Okay. Kalau sekiranya contohnya, okay, kalau di sini 7240, sebelah sini pun sama. Okay, so dia tidak ada baki akhir lah. Habis sudah. Okay, so dia balance lah. Okay. Okay, so macam tadi cikgu bagi tahu, kalau ada baki akhir, kamu perlu pindahkan ke sebelah sini 4540 sebagai baki awal untuk 1 Oktober. Okay, baki BB. Okay. Sama juga macam pembekal TA, sama je. Okay, kamu perlu cari baki akhir untuk okay, kita tengok pembekal TA ni berapa dia dapat, berapa. Okay. Okay, kita kasih balance dia. Okay, jumlahkan. Okay, dapat 3750. Di sini 6450. So sini lebih besar. Jadi kamu perlu balancekan dia 3750 tolak 6450. Okay. Kenapa tu? Okay. Jadi ini adalah baki akhir. Baki HB. Okay, 30 September. RM300. Okay. Jadi yang ini sama juga kamu perlu pindahkan sebagai baki awal untuk 1 September. 1 September, 1 Oktober. Okay. Okay, begitu juga semua ni. Okay, kamu perlu balancekan, jumlahkan dan balancekan dia. Okay, kalau tidak balance kamu perlu masukkan baki akaun baki akhir. Akaun pula, baki akhir. Okay. Okay, sebagai contoh. Okay, contoh Okay, cikgu bagi contoh paling bawah sini. Okay. Contoh akaun, akaun akaun bukan perabot lah, akaun lengkapan. Okay. Kamu tahu kan akaun lengkapan ni adalah aset. Aset bukan semasak. So bila dia bertambah dia memang akan sebelah debit.
Bila dia berkurang, dia memang akan di sebelah kredit. Okay, sebagai contoh, okay, satu hari bulan Januari lah, 1 Januari, contoh baki awal, baki BB 5,000. Okay, lepas tu di sini 20 Januari akan jadi kamu jual, contoh jualan kah? Okay. Contoh okay. Sini pun 5,000. Okay. So kalau kamu balancekan, okay. Okay. Okay, kalau kamu balancekan dia akan jadi 5,000. Okay, so habislah settle, kamu tidak perlu letak apa-apa lagi. Okay. Okay, kalau kes begini kamu tidak perlu sebab dia tidak ada baki, settle sudah. Okay, kalau yang macam tadi, dia memang akan ada baki akhir. So kamu perlu letak baki awal untuk bulan seterusnya. Okay. Okay, so cikgu mahu kamu try buat soalan dalam buku kerja muka surat 64. Okay, so di sana, okay, dalam buku kerja kamu tu, okay, cikgu tidak letak sini. Okay, so dalam buku kerja kamu tu, okay, sama juga soalan dia ada buku tunai, dia ada bagi buku tunai runcit, jurnal am dan jurnal khas. So dia sudah bagi kamu account. Okay, dia sudah bagi account. Okay. Account yang ini dia siap sudah bagi account modal semua. Okay, jadi cikgu mahu kamu try buat. Okay. Walaupun sebenarnya, okay, kalau dalam peperiksaan, okay, account ni tidak diberikan lah. Okay, kamu yang kena buat sendiri. Okay. Okay, kamu yang kena buat sendiri. Okay, tapi sebab belajar, okay, cikgu mahu kamu try dulu buat. Okay. Dalam buku kerja muka surat 64. Okay, cikgu mahu kamu try dulu buat Hai Ifa, lama habis sudah Ifa. Okay, so cikgu mahu kamu buat dalam buku buku kerja muka surat 64, 65 sampai 67. Oh, dia terkeluar. Oh, sorry. Okay, so okay, akaun modal 65, 66, 67. Okay, 64. Okay, 64 hingga 67 Okay, kamu try buat buku kerja. Kamu try dulu buat jurnal am. Okay. Kalau boleh kamu tengok dulu dalam link yang cikgu bagi nanti rakaman. Okay, rakaman dari part 1, part 2 dan hari ini part 3. Okay. Sebab lepas ni kita tiada kelas kan. So Sabtu Ahad kamu boleh try buat. Okay, lepas tu kamu boleh hantar dengan cikgu. Okay, sebelum kelas. Okay, kalau boleh Ahad malam pun okay. So cikgu sempat untuk try untuk semak. Kalau awal kelas tu susahlah kalau hari Isnin. Okay. Okay, kamu pun ada kelas kan pagi. Okay. Jadi cikgu mau kamu try buat. Okay, kalau ada masalah PM cikgu tanya. Okay, tapi cikgu mau yang ada berisi. Kalau mau tanyalah soalan.
Okay. So time kamu buat soalan tu, kamu tanya cikgu macam mana mau buat yang journal up, saya tidak faham. Okay, so cikgu akan terangkan personally dengan kamu. Okay, supaya kamu dapat jawab soalan. Okay, so itu sahaja. Kejap, cikgu menggambar dulu macam biasa. Wah, hari ni ada 15 orang. Okay, jangan lupa tengok link, okay, sebab sangat penting. Okay, kalau tidak kamu tidak dapat tu buat soalan apa tu? Soalan ni kamu perlu tengok dari part 1. Okay. Okay, kalau yang hari ni selain dari okay, kalau apa ni hari ni pun cikgu ada terangkan serba sedikit lah berkaitan dengan yang ini yang dari awal. Okay. Tapi kalau kamu mahu yang cikgu buat di post Excel satu-satu, kamu kena tengok part 1 dengan part 2. Okay, dalam YouTube. Okay, yang cikgu sudah bagi kamu link. Okay, apa soalan? Selain dari buku kerja, buku aktiviti, page 6.67, apa lagi kerja rumah? Maksudnya Perry macam mana tu? Maksud kamu mau latihan yang lain untuk topik ni ke atau macam mana? Oh, ada kerja rumah lain lagi ke? Maksudnya yang sebelum ni? Okay, yang itu cikgu rasa kamu boleh tengok dalam grup Telegram atau nanti PM cikgu lah. Okay? Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you so much yang join. Nanti cikgu bagi link. Okay? Thank you. Okay, you're welcome. Sama-sama Wanda. You're welcome Darren. Okay, Isaac. Okay, you're welcome Perry. You're welcome Hilman. Bye Natasha. Okay, Jackson. Bye-bye. Okay, you're welcome Ifa.